A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pencinta bahasa Arab sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi bersama saya Rizka Rivansky dalam siri pembelajaran bahasa Arab, dan tajuk kita pada hari ini adalah jumlah fi'liyah. Baiklah, sebelum kita pergi kepada pembahasan tentang definisi, kaedah-kaedah jumlah fi'liyah, mari sama-sama kita subscribe channel ini serta like dan komen video ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberi faedah kepada kita yang nak belajar bahasa Arab, insya-Allah. Okey. Ayat di dalam bahasa Arab kita dinamakan al-jumlah. Ayat dalam bahasa Arab dinamakan al-jumlah. Dan ayat terbagi kepada dua dalam bahasa Arab, iaitu al-jumlatul fi'liyah, ayat kata kerja, dan al-jumlatul ismiyah, ayat kata nama. Okey, apa beza antara keduanya? Kita tengok sama-sama, iaitu al-jumlatul fi'liyah tabda'u bil fa'il, bermula dengan kata kerja. Okey. Contohnya adalah yazhabu Muhammadun. Okey, kita tengok perkataan yazhabu adalah fi'il mudhari', kata kerja mudhari' yang bermaksud sedang pergi atau akan pergi. Manakala Muhammad merupakan pelaku atau fa'il, pelaku bagi kata kerja ini. Okey, sedang pergi Muhammad. Adapun al-jumlatul ismiyah adalah ayat yang bermula dengan kata nama, ayat kata nama. Okey, contoh dia Muhammadun yashabu. Okey, Muhammad merupakan kata nama. Okey, jadi di dalam bahasa Arab kita dapat tengok beza dia, iaitu al-jumlatul fi'liyah bermula dengan verb, bermula dengan kata kerja, dan al-jumlatul ismiyah bermula dengan kata nama. Okey, dalam bahasa Arab seringnya atau commonnya, kerapnya, ayat akan bermula dengan al-jumlatul fi'liyah. Okey. Akan tetapi dalam bahasa Melayu, kita menggunakan al-jumlatul ismiyah, ayat kata nama. Okey. Agak peliklah apabila kita mulakan sesuatu ayat tu dengan kata kerja. Contohnya, telah makan Muhammad. Okey. Oleh itu, hadirin sekalian, rakan-rakan, dalam kita menterjemah al-jumlatul fi'liyah ke dalam bahasa Melayu, kita tidak semestinya mengikut verb dulu. Kita tidak semestinya letak kata kerja dahulu. Okey, contohnya kita terjemahkan perkataan ni, yazhabu Muhammad. Kita tak semestinya kata sedang pergi Muhammad. Boleh saja kita kata Muhammad sedang pergi mengikut bahasa yang kita terjemahkan. Okey, mengikut bahasa Melayu. Okey, kita tengok kepada komponen atau anasirul jumlah fi'liyah, al-jumlatul fi'liyah. Okey, komponen dia asasnya terdiri daripada dua, iaitu al-fa'lu wal fa'il, kata kerja dan pelaku, siapa yang mengerjakan pekerjaan ini. Okey. Dan kedua-dua komponen ini tidak semestinya terdapat dalam dua perkataan yang terpisah. Ada kalanya pelaku terdapat dalam kata kerja, iaitu dalam satu kata kerja ni. Okey, kita akan tengok dalam contoh-contoh yang akan diutarakan pada video ini. Okey, dan seperti mana yang kita tahu, al-fi'lu terdapat tiga jenis, kata kerja terdapat tiga jenis. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi, kata kerja yang telah lampau atau telah lepas. Al-fi'lul mudhari', kata kerja yang sedang atau akan berlaku. Dan fi'l amar, iaitu ayat kata kerja suruhan, kata kerja suruhan. Okay, kita tengok kepada contoh al-fi'lul madhi, kata kerja lepas. Mislu dhahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Okey, dhahaba adalah kata kerja lepas, Muhammadun adalah pelaku. Al-fi'lul mudhari', yazhabu Muhammad, yazhabu adalah kata kerja, Muhammad adalah
pelaku, fa'il. Adapun fi'il amar, izhab. Okey, di sini terdapat fa'il terdapat dalam kata kerja iaitu pergilah, yang bermaksud awak seorang lelaki, anta. Okey, kita tengok dalam contoh al-fi'al madi dengan al-fi'al mudhari' terdapat dalam al-fi'al wal fa'il terdapat dalam dua perkataan yang terpisah. Dhahaba Muhammadun, yazhabu Muhammadun. Akan tetapi dalam perkataan izhab, fa'il sudah terdapat di sini. Okey. Okey, beberapa kaedah jumlah fi'liyah yang mesti kita tahu adalah mestilah bermula dengan kata kerja. Okay, kalau bermula dengan kata nama tu tak jadi ya. Dan perkataan pertama tidak dinamakan mubtada. Okey, jadi dalam jumlah fi'liyah, ayat kata kerja tidak ada yang dinamakan mubtada dan khabar, tidak ada. Okey. Dan menggunakan kata kerja singular huwa atau hiya untuk kata ganti nama ketiga. Okey. Apa maksud kata ganti nama ketiga adalah kata ganti nama yang tidak menunjukkan ana, iaitu saya, nahnu, kita atau kami, dan juga tidak menunjukkan kata ganti yang kedua iaitu awak. Tidak menunjukkan kata ganti pertama dan tidak menunjukkan kata ganti ketiga. Tidak menunjukkan saya atau kami, atau tidak menunjukkan awak atau kamu. Mari kita lihat contoh untuk lebih jelas. Okey. Fi'il untuk kata ganti nama ketiga lelaki. Okey, dhahaba muallimun. Okey, kita pergi fi'il madhi dulu ya. Seorang guru lelaki telah pergi. Dhahaba muallimani. Dua orang guru lelaki telah pergi. Dhahaba muallimuna, guru-guru lelaki telah pergi. So, jadi di sini kita tengok walaupun di sini ini adalah seorang, ini adalah dua orang, ini adalah lebih daripada dua, akan tetapi bentuk kata kerja di sini tetap dalam bentuk huwa. Okey, iaitu singular untuk satu Kalau kita buat okey, dhahaba muallimun, dhahaba muallimani untuk dua ini. Dan juga dhahabu, okey, dhahabu muallimuna, ini berbaris dhammah dhahabu muallimuna, maka di sini tidak tepat menurut jumhur ulama nahwu. Kita pergi kepada jumlah fi'liyah yang bermula dengan fi'il mudhari' iaitu yazhabu muallimun, yazhabu muallimani, yazhabu muallimun. Seorang guru lelaki sedang pergi atau akan pergi. Okey, yazhabu muallimani, dua orang guru lelaki telah pergi, sedang pergi atau akan pergi. Okey. Yazhabu muallimuna, guru-guru lelaki sedang pergi atau akan pergi. Okey, kita tengok di sini walaupun bilangan pelaku sama ada satu atau dua ataupun ramai, lebih dari dua, maka bentuk verb di sini, bentuk kata kerja masih lagi dalam bentuk huwa. Ini yang membezakan dengan jumlah ismiyah. Okey, kalau kita nak buat lagu gini, nak buat macam ni, boleh ke tak? Yazhabu muallimun, ini tepat. Yazhabani muallimani, yazhabani untuk dua. Okey, karena muallimani adalah dua. Okey, ataupun yazhabuna untuk ramai, muallimuna untuk karena guru-guru lelaki yang ramai. Okey, ini tidak tepat sebagaimana yang kita telah bincangkan di atas ini. Okey, kita tengok untuk kata ganti nama ketiga perempuan. Okey. Okey, kita tengok katabat talibah. Seorang pelajar perempuan telah menulis. Okey. Di sini kita tengok perkataan talibah, mana kita tahu dia kata ganti nama ketiga perempuan, sebab tidak menunjukkan saya dan juga tidak menunjukkan awak dan juga tidak menunjukkan kami. Okey, maknanya dia kata ganti nama ketiga perempuan. Okey, katabat talibah. Seorang pelajar telah menulis. Katabat talibatani.
Dua orang pelajar perempuan telah menulis katabat talibat. Pelajar-pelajar perempuan telah menulis. Okey. Kalau kita buat katabata talibata ni tidak tepat ya. Untuk huma tidak tepat, katabna juga tidak tepat. Begitu juga untuk fi'il mudhari', kita tengok sama-sama taktubu talibah, taktubu talibatani. Okey, still dalam bentuk untuk bentuk hiya, taktubu talibat, still untuk bentuk hiya. Begitu juga kalau kita buat taktubani di sini untuk dua, tidak tepat. Dan yaktubna juga tidak tepat. Mestilah ditukar dalam bentuk singular atau hiya. Adapun untuk kata ganti nama pertama dan kedua, fi'il perlu mengikut bilangan. Contohnya adalah kalau awak dua orang dan juga awak ramai, perlulah kita guna yang sesuai untuk antum, antuma dan antum. Okey, kita tengok nanti. Dan tidak perlu ulang kata ganti ana seperti ana, anti, antum, nahnu selepas kata kerja tersebut, selepas fi'il, kecuali untuk penegasan. Okey, tengok kepada contoh. Tashabuna, tashabuna adalah awak ramai. Okey. Sedang pergi. Antum, tashabuna adalah untuk antum. Ilal madrasah. Di sini kita tidak perlu lagi penegasan di sini. Tidak perlu lagi ulang antum di sini, kecuali kita nak menegaskan penegasan yang macam mana, iaitu kita kata ya, awak semua, awak ramai sedang pergi. Ya, awak semua, ya, awak ramai. Kita nak kata macam tu, baru kita letak antum di sini, kita ulang. Okey, kalau tidak perlu kepada penegasan, tidak perlu diletak. Contoh lain adalah takulina. Takulina adalah untuk anti. Awak, seorang perempuan, sedang makan nasi. So, anti tidak perlu diulang di sini. Kecuali kita nak kata memang awak lah. Ya, awak. Macam satu penegasan. Contohnya, maybe ada satu case. Kita nak kata memang dia. Okay. Akra'u. Okay, akra'u di sini bermula dengan kata kerja. Akra'u adalah kata kerja, jumlah fi'liyah. Okay, dan fa'il dia terdapat di dalam ini. Okey, aqra'ul Quran. Saya membaca Al-Quran. Okey, jadi inilah pembahasan kita pada hari ini. Boleh tanya dalam ruangan komen. Dan sama-sama kita bina ayat menggunakan jumlah fi'liyah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.